Baik, bertemu kembali dalam Pesona SY Serasi Hati, masih lagi bercakap berkenaan dengan sabotaj diri. Jangan sabotaj diri anda, saya memati anda. Baik, Amir, ketika ini kita nak mendapatkan Amir semula di talian ketika ini di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Baik Amir, kalau kita lihat apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Noraini, Menteri KPT, bulan 3 akan bermulanya kemasukan pelajar ke universiti. Namun, kalau kita lihat dalam sekarang ni tempoh PKP, lambat lagi bulan 3 tu, tapi ramai dah student yang cakap, aku tak nak balik, bahaya dan sebagainya. Itu juga merupakan satu bentuk sabotaj diri kalau saya boleh tafsirkan. Amir sendiri bagaimana melihat keadaan ini? Macam mana nak meyakinkan anak-anak buah Amir ini supaya yakin kepada keputusan yang telah dilakukan oleh kerajaan ketika ini? Okey, baik, terima kasih untuk soalan tersebut. Okey, bila sesi pembelajaran sebegini dilakukan secara berterusan, maksudnya dalam tempoh masa yang panjang, boleh dikatakan lagi, okey, ada yang mula membiasakan diri. Okey, tetapi ada juga yang pada masa yang sama rakan-rakan yang mahu pembelajaran secara bersemuka dikembalikan, kan, di mana pada mereka adalah lebih mudah untuk memahami suatu subjek atau topik jika kita belajar secara bersemuka dengan pensyarah. Dan terdapat juga yang lebih penting pada mereka-mereka yang terlibat dengan makmal, industri dan kursus-kursus yang memerlukan praktikal, mana mereka ni mungkin tidak boleh menghadapi sesi pembelajaran secara atas talian untuk jangka masa yang terlalu lama, kan. So, pada dekat sini yang seperti mana saya nyatakan tadilah, okey, kita berada dalam satu keadaan yang luar biasa. Okey, kita nak ataupun tidak, kita mahu ataupun tidak, kita perlu untuk menerima dan juga membiasakan diri dengan norma baru ini. Apabila kita lihat akhir-akhir ini kes positif COVID-19 pun semakin mencanak naik dengan begitu tinggi. So, saya yakin dan percaya keputusan yang diambil oleh kerajaan telah mengambil kira pelbagai sudut dan juga aspek. Seperti mana kita sedia maklum yang pada bulan 3 nanti. So, kita masih lagi berbaki lagi hampir 2 bulan. Okey, saya yakin persediaan yang terbaik telah dibuat oleh pihak kerajaan untuk memastikan segala aspek dan juga keperluan serta kebajikan pelajar ni diambil kira, insya-Allah. InsyaAllah. Dan juga kita bila bercakap lagi berkenaan dengan PKP, tentang keyakinan, tentang keputusan, adakah mereka yang mencuba untuk mensabotaj diri mereka ini sendiri melalui pemikiran-pemikiran mereka yang negatif itu sebenarnya menjadi antara faktor, macam contohnya lah kan, mereka menghadkan kepercayaan mereka untuk sukar membuat keputusan. Adakah ini saling berkaitan? Baik, sebenarnya kalau kata kita kaji balik tentang isu sabotaj diri ni, sebenarnya keyakinan dan keputusan itu sebenarnya sangat-sangat berkait rapat. Okey, tapi saya suka rumuskan kepada dua perkara yang mana ramai orang dia akan jadi sabotaj diri, iaitu pertama, kalau perkara tu perkara yang baru dia cuba, ataupun yang kedua ialah perkara yang mana susah untuk dia lakukan, ataupun benda tu benda yang bagi dia di luar jangkaan dia. Ramai orang yang dia nak buat keputusan tapi dia rasa macam benda ni tak biasa dia buat. Sebagai contohlah, ada orang yang mana mungkin dia tak pernah memasak, tengok-tengok dia cuba nak memasak. Okey, dalam fikiran dia akan bermain bermacam-macam. Dah lah ahli keluarga dia ramai, semua suka makan macam-macam, tapi dia kata yang aduh, menu ni menu yang memang sangat-sangat susah nak buat, tapi aduh, kalau aku buat nanti mesti tak sedap. Okey, ni dilema yang mana berlaku oleh orang-orang yang dia cuba nak memasak sebenarnya. Tengok-tengok dia tak buat. Adakah dia sedang mencuba? Tak. Tapi kalau dia lawan sikap tu, dia yakin dia boleh buat, dia cuba masak, tengok-tengok dia try serve makanan tu, ayah dia makan-makan, kakak, sedap. Agak-agak lepas ni budak tu masuk dapur hari-hari tak? Confirm. Sebab apa? Dengan pujian dia menggalakkan kita untuk lebih nak buat sesuatu. Dan saya suka juga cakap tentang isu sabotaj diri dengan ayat yang sangat-sangat menarik lah, iaitu disebabkan kita rasa sesuatu itu susah dan perkara itu baru pada kita, okey, sebenarnya kita bukanlah takut apa-apa sebenarnya. Kita ialah orang yang mana takut nak capai kejayaan yang baru ataupun yang lebih besar, sebab kita takut kegagalan yang datang tu pun lagi besar sebenarnya. Ramai orang yang dia nak berjaya, dia nak jadi hebat, tapi dia takut failure. Kalau saya boleh cakap hari ini ialah fear of unknown. Dia takut sesuatu yang dia sendiri tak tahu sebenarnya. Ramai orang yang jadi macam tu. Dia takut. Yes, dia takut, tapi dia tak tahu apa yang dia takut sebenarnya. Sedangkan dia belum mencuba. Sebab tu kalau kata kita boleh panjangkan isu ni, sebenarnya sabotaj diri ni ialah sesuatu perkara yang mana kita nak lakukan lebih, tapi sayangnya ketakutan itu mempengaruhi pemikiran kita, perbuatan kita, supaya kita hanya terhenti
di situ sahaja. Itu yang paling bahaya. Bila Fahad sebut mempengaruhi pemikiran tu, Yes. adakah kalau kita asyik sabotaj diri, semua tak boleh, akhirnya akan membawa kepada satu masalah yang Betul. lebih serius, sakit mental dan sebagainya. Betul. Adakah ia berkaitan kalau dari segi psikologinya? Kalau ikutkan sebenarnya memang dia memberi kesan dan impak yang sangat-sangat besar. Sebab kalau hari-hari kita asyik fikir negatif, hari-hari kita fikir kita tak boleh buat, dia akan datang satu rasa yang sangat-sangat orang cakap down yang teramat sangat, sehingga kan orang offer nak suruh buat apa pun kita tak nak sebenarnya. Dan benda ni berkait pula dengan satu istilah psikologi yang mana tentang mental block. Okey, apa itu mental block sebenarnya? Mental block ni ialah satu belief system, okey, kepercayaan. Siapa yang percaya tu? Kita sendiri. Dan yang paling menyedihkan ialah kepercayaan itu menghambat kita, okey, daripada mendapatkan potensi diri kita yang sebenar. Jadi sebab tu ramai orang yang dia tak boleh buat sesuatu sebab mental block, okey. Dan kalau kita nak gunakan analogi yang mudah sebenarnya, hidup kita ni bukan macam komputer, bukan macam laptop. Tekan huruf A dekat keyboard, keluar A. Sudah diprogramkan. Yes, bukan. Kita sebenarnya hidup dalam keadaan yang mana kita dalam keadaan kita akan tempuh jalan yang sangat-sangat berliku. Dan dalam kita nak sampai ke destinasi tersebut, kita akan ada beberapa siri blok-blok yang mana kita kena buat pilihan. Adakah kita nak rempuh blok tu, ataupun kita hanya nak duduk bersila dekat bawah dan menung tengok blok tu. Ni pilihan sebenarnya. Ramai orang yang dia rasa macam, baik aku duduklah, kot ada orang lain yang akan datang untuk nak hancurkan blok ni. Kalau tunggu macam tu sampai ke sudah, tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kita gunakan alternatif lain, sebagai contoh, ada orang yang dia rasa macam dia down dari segi akademik dia. Dia sendiri yang keluar daripada zon selesa dia, mendapatkan guru, mendapatkan kawan-kawan yang lebih orang cakap mahir dalam sesuatu topik, saya ingat dia akan berjaya merempuh mental block tu sebenarnya. Tapi kalau dia hanya duduk dekat situ dan selesa dekat situ, saya percaya dia tidak akan mengubah apa-apa. Dan orang yang bodoh bukan orang yang tak pandai sebenarnya. Orang yang bodoh ialah orang yang mana melakukan rutin harian yang sama, aktiviti yang sama, tetapi mengharapkan result yang berbeza. Kalau kita tengok tu, ramai yang berada di tak sedar, berada dalam zon tidak selesa. Betul. Kalau boleh saya tanyakan, mungkin agak kasar bunyinya. Okey. Adakah mereka yang sengaja tak nak keluar daripada zon tidak selesa, zon selesa ini, adakah mereka yang bodoh sombong untuk tidak berani mencuba, sedangkan mereka rasa mereka sebenarnya boleh untuk lakukan? Kalau kita nak cakap dari segi kasar tu, yes, memang betul orang yang bodoh sombong ni juga ialah orang yang memang dia selesa dengan apa yang dia ada sebenarnya. Dia rasa macam ilmu dia dah cukup, dah maksimum dah, memang takat tu. Tapi kalau kita fikir balik sebenarnya, semakin kita mencari ilmu, semakin kita akan rasa diri kita bodoh sebenarnya. Banyak sangat benda kita tak tahu. So kalau kata kita nak tengok antara ciri lain orang yang sabotaj diri ialah orang tu dia bodoh sombong, dan bodoh sombong ni sebenarnya dipengaruhi juga oleh satu lagi ciri, iaitu suka bertangguh sebenarnya. Ramai orang yang dia asyik cakap nanti aku buat, tahun depan aku buat. Sebenarnya jangan cakap nanti, sebab selagi ada peluang, ada ruang, you kena dapatkan secepat mungkin. Kalau tidak, orang lain akan grab peluang tu dan you akan terlepas. You lambat, you tertinggal. Itu dia. Itu Sekarang dia. kita nak tanya Amir pula, berkaitan juga dengan zon selesa tadi. Ya. Sebab Amir, kalau saya katakan tadi, sekarang ni ramai student yang ataupun mahasiswa yang berada di rumah masing-masing. Mereka dah selesa kelas dalam talian dan sebagainya. Macam mana Amir nak melihat keadaan ini, sebab ramai yang dah selesa tak nak balik ke kampus, sedangkan Amir sekarang ada di kampus dalam keadaan yang tidak menentu. Yes, tidak menentu dan juga belajar dan sebagainya. Amir punya pesanan untuk mereka yang selesa sangat dekat rumah, yang tak nak balik langsung ke universiti ni? Apa yang saya boleh tambah sedikit lah, okay. Sebenarnya apa yang dia berlaku dalam keadaan pro and cons lah, okay. Mana kita tak boleh mengatakan semua yang berada di rumah tu berada dalam keadaan selesa. Okay, yang berada di kampus ni mungkin tidak selesa dan sebagainya. Dia mengikut kepada kondisi dan juga keadaan semasa pelajar tersebut, yang mana ada juga soal sidik yang pemerhatian yang telah dibuat, di mana ada berlaku berkenaan dengan tingkah laku, di mana ada perubahan. Lebih lagi mereka yang mendapat beban kerja yang sangat tinggi, okey, yang mana berada di rumah tu, mereka berubah menjadi pendiam, hanya terperak dalam bilik kerana perlu menyiapkan tugasan, kan. Tidak dapat dinafikan ada yang berada di kampus, dan juga sama ada berada di kampus ataupun di rumah, ada yang menghadapi tekanan, depres dan sebagainya. Seperti mana yang dicakap oleh pakar motivasi tadi, mereka ni menerima satu perkara yang baru dalam keadaan yang mengejutkan, dan mungkin ada yang masih belum bersedia. Okay, sudah pasti ada di antara mereka yang sama ada berada di kampus ataupun berada di rumah yang tidak dapat menerima dalam keadaan ini.
Okay, so berbalik kepada apa yang saya katakan tadi, dia mengikut kepada keadaan semasa ataupun situasi pelajar itu sendiri. Sekiranya di rumah ni dia mempunyai zon ataupun suasana pembelajaran yang lebih kondusif, maka dia mungkin akan berasa selesa. Okey, dan sekiranya ada pelajar-pelajar yang mungkin berada di luar bandar yang tidak mempunyai akses internet yang baik, dan juga ada golongan-golongan pelajar yang mungkin tidak berkemampuan, memang tidak mempunyai gadget-gadget yang dapat kapasiti yang baik untuk mengikuti pembelajaran seatas talian. Okey, so yang tu mungkin sedikit sebanyaklah pro and cons yang nak katakan di rumah selesa sepenuhnya, saya kira tidak. Yang berada di kampus pun mengatakan mereka selesa sepenuhnya pun tidak. So pro and cons itulah. Okey. Memang adalah pro and cons. Mana-mana keputusan kita ambil pun memang ada pro and cons juga. Mantap. Tapi kita jawapan ketua pelajar ni. Betul. Kita akan berehat seketika. Lepas ni kita akan kembali lagi bersama dengan anda. Jangan ke mana-mana. Pesona XY, Serasi di Hati.